Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Ditambah pula tuan-tuan dan puan, kita dapat sama-sama berniat iktikaf di antara maghrib sampailah isyak untuk kita juga mendapat pahala iktikaf yang digalakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang tidak pernah membiarkan manusia itu tanpa sebarang nikmat daripadanya. Setiap makhluk yang Allah bagi atas muka bumi, Allah bagi nikmat. Cuma nikmat itu kita syukur ataupun tidak. Sama ada nikmat itu kita rasa satu rezeki ataupun tidak. Ada orang kata nak kaya barulah itu nama rezeki. Ada orang kata nak tahu nikmat tak nikmat, bila kita ni rasa aku sekarang ni hidup senang, itulah nikmat. Tak. Sebenarnya nikmat ni cukup banyak. Rezeki ni cukup banyak. Tadi saya turun bawah sampai lagi tengok jemaah Zal Hafiz ramai. Travel Zal Hafiz. Semua tu pakat nak menunaikan ibadah haji. Tak lama tu. Termasuk Ustaz Said Nur Hisham. Mana dia dah hilang dah, turun bawah. Semua pakat nak pergi menunaikan ibadah haji. Itu satu rezeki. Dalam ramai-ramai itu bukan semua orang kaya, ada orang miskin. Dalam ramai-ramai itu bukan semua orang sihat, ada orang sakit. Tetapi Allah bagi, itu nama rezeki. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita selalunya alpa. Kita selalunya tak nampak yang mana rezeki, yang mana bukan. Jadi oleh sebab itu pada hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian, 8 jenis rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia. Dan kita ni tuan-tuan, perkara paling penting yang kita nak dapat, seperti mana Allah sebut dalam juzuk yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita ni tak sampai ke satu martabat yang paling tinggi kecuali sehingga kita ini menginfakkan apa saja yang kita ada untuk ke jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak perkara ini terangkum di dalam 8 jenis rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia. Yang pertama tuan-tuan, sedar tak sedar, rupanya rezeki yang jenis pertama ini dinamakan rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna rezeki ni confirm ada ni. Jamin ada, dijamin ada, maknanya mustahil tak ada. Apa dia? Ini dapat dilihat dalam surah Hud ayat ke-6. Allah sebut apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada pun satu makhluk yang ada atas muka bumi ini yang dinamakan dabbah, yang berjalan di atas muka bumi. Ada yang kata berjalan 2 kaki, ada yang kata berjalan 4 kaki, ada yang kata melata. Para ulama tafsir ni, yang penting makhluk, dabbah, semua jenis makhluk yang ada atas muka bumi, termasuk manusia, termasuk binatang-binatang, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Ta'ala memberi kepadanya nikmat dan rezeki. Itu sebab ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok binatang-binatang yang Allah hantar kat kita. Tengok kucing datang mari kat rumah kita ni, kita kata ini kucing mana ni, kucing apa ni, kita pun tak tahu kucing siapa. Tunggu 5-6 hari dia buat tarik merata, orang pun ambil letak dalam kotak, buang dekat mana? Dekat pasar.
Tuan-tuan, lepas 5-6 bulan tuan-tuan tengok kucing tu masih ada dekat pasar, elok, sihat walafiat, gemuk lagi, siap beranak lagi, nak bagi tahu rezeki Allah bagi. Itu sebabnya tidak ada makhluk yang tak ada rezeki. Orang sekarang ni sedang sibuk makan durian, tuan-tuan. Tidak tahu makan durian. Tuan-tuan makan durian, tengok-tengok dalam durian pun ada ulat. Boleh hidup ulat, tuan-tuan. Makan durian 24 jam. Mana dia makan makhluk lain? Mana makan benda lain? Tak ada. Tetap ada rezeki daripada Allah Ta'ala. Jadi macam mana kita manusia boleh kata, aku tak ada rezeki, Allah tak bagi rezeki? Tak boleh cakap macam tu. Allah dah bagi rezeki, cuma kamu tak nampak mana rezeki ni. Kamu tak rasa itu adalah nikmat Allah Ta'ala pada kita. Tu tak boleh kata, alah, Allah tak bagi rezeki lah kat kita ni, rezeki sihat. Tak ada, Allah sihat. Sekurang-kurangnya kita ni Allah bagi sihat, yang lain mungkin ada yang tak cukup, ada yang sakit. Itu perkara biasa, itu manusia. Ada kelemahan, tuan-tuan. Tak usah cakap lah kita manusia ni komplit tak ada sakit, tak ada masalah. Orang kata beli kereta. Baru ni saya jumpa seorang hamba Allah, dia beli kereta Porsche Panamera. Aku nak sebut pun payah. Panamera ke Panamera? Apa? Panamera kan? Porsche Panamera. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kereta ni saya tanya dia berapa ratus ribu. Dia kata dekat-dekat 1 juta, tuan-tuan. Ni pun recall dia kata, kalau beli baru mahal lagi tu. Saya pun tak tahulah harga berapa, sebab kita memang tak mampu lah. Itu dipanggil kereta mampu tengok dia panggil. Kita mampu tengok je lah. Tapi sahabat kita ni orang Islam, orang Melayu kita, dia boleh beli kereta tu, suka lah kita. Dia kata, Ustaz, saya beli kereta ni Ustaz. Dia ni ada banyak kereta, dia ni businessman yang banyak kereta, dia memang suka kereta tu. Dia kata, Ustaz, saya nak kahwin seorang lagi, takut kata. Jadi nak bini tak mampu, saya beli kereta mini. Dia macam tu, dia main macam tu kan. Dia beli kereta je. Saya kata, ya Allah, banyaknya kereta dia, rumah dia pun besar. Baru-baru ni dia belilah kereta Porsche Panamera. Bila beli Porsche Panamera, biasalah kereta mahal, guna pun jarang-jarang. Bila time-time rasmi dia pakai kereta tu. Jadi kebetulan, tuan-tuan, dekat Malaysia ni kereta Porsche ni dia tak boleh bawa lebih daripada 110. Kalau tol Kajang, apa nama, Bandar Baru Bangi ke Kajang tu, daripada Seremban turun ke Kajang tu dah ada AES. Tu tak boleh lebih 90. Atas 90 pun kena AES 300, tuan-tuan. Dia walaupun pakai Panamera, dia takut nak bayar 300. Jadi tuan-tuan dan puan, baru ni masuk workshop. Saya tanya, kenapa pula kereta tu masuk workshop? Kan kereta elok lagi, jarang pakai. Dia kata, Ustaz, gearbox problem. Saya kata, kenapa rosak? Apa nama gearbox problem? Dia kata, Ustaz, kereta Porsche ni dia kena bawa 200 ke atas. Dekat Malaysia tak boleh bawa bawah 200, atas 200. Kena bawa 110, 80. Lepas tu memang jahanam kereta Ustaz. Rosak saya punya gearbox. Lepas tu baiki baru ni dekat berapa puluh ribu dah. Berpuluh-puluh ribu. Allahu Akbar, saya kata. Tengok, kereta mahal pun macam tu. Saya punya kereta Kelisa, beli dulu 38,000, setelah 14 tahun baru rosak gearbox. Itu 13,000 je bang. Tukar gearbox ni 1,200. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kereta yang paling mahal pun ada masalah. Begitu juga manusia. Tak bolehlah kita kata Allah tak bagi rezeki. Tak boleh, Allah dah bagi rezeki. Cuma kamu tak pernah nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Faqalilan min ibadiyasyakur. Sikit sangat hamba-Ku yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Tu yang pertama. Tu kata Allah Taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk atas muka bumi kecuali Aku bagi rezeki padanya. Ini janji Allah pada manusia. Wa ya'lamu mustaqirraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Kata Allah Taala, semuanya termaktub di sisi Allah Subhanahu wa taala. So tak payahlah kamu kata kamu tak ada rezeki daripada Allah. Itu yang pertama. Macam contohlah, saya jumpa ni musim pergi haji, tuan-tuan. Ada sahabat kita ni, tuan-tuan, duit ada, kesihatan ada. Bila tanya kenapa tak mau pergi Mekah lagi, dia setakat nak pergi package 20, 30 ribu, 50 ribu ni tak ada masalah. Memang jenis ada duit, tuan-tuan. Saya kata, kenapa tak pergi? Baru ni pusing Europe, tuan-tuan. Habis berpuluh-puluh ribu, beratus ribu mungkin. Pusing Europe. Boleh, tapi pergi Mekah tak nak, tuan-tuan. Saya kata, pergilah. Kebetulan dah ada masa pun dah sampai. Dia pun daftar, walaupun dia dah daftar, tapi dia tak mau pergi lagi. Tak tahu sebab apa. Dia tak nak pergi. Dia rasa mungkin Allah tak buka pintu rezeki lagi. Dia kata buka pintu rezeki. Kata mana boleh? Tak boleh. Kita kena ada usaha. Itu rezeki yang kedua.
Rezeki yang kedua, rezeki kerana usaha. Memanglah Allah Ta'ala ni, dia suruh kita pergi Mekah. Allah yang buka pintu hidayah, Allah yang buka pintu rezeki, tapi kena usaha, kena buat pendaftaran. Contoh tuan-tuan, kata saya ni dahaga yang teramat sangat, dahaga, saya kena buka air ni, buka air tengok saja tak boleh, kena tuang, bagi penuh dalam cawan ni, contoh, tutup balik botol, nanti tumpah. Lepas tu ambil air, bismillahirrahmanirrahim, minum. Maknanya rezeki ada, kena usaha. Samalah juga dalam segala perkara dalam hidup kita. Kalau tak usaha, macam mana nak dapat? Kalau katakan kita nak pergi Mekah tapi tak usaha, macam mana nak dapat haji mabrur? Macam mana kamu nak pergi ke menunaikan ibadah haji? Takkan mampu punya. Itu sebab Allah kata apa? Dalam surah An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah Ta'ala, tidaklah manusia itu mendapat apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. So, kalau kita usaha, kita dapat. Manjadda wajada. Kamu nak dapat rezeki lebih, kamu kena kerja kuat. Kamu nak nak makan, kamu kena cari makanan, kena cari nafkah. Kamu nak pergi menunaikan ibadah haji, kamu kena usaha untuk pergi menunaikan ibadah haji, kena simpan duit daripada sekarang. Kamu nak anak, kamu kena kahwin. Semua kena ada usaha. Itu sebabnya rezeki Allah Ta'ala ni kena ada usaha. Antara usaha yang paling susah ialah usaha untuk melakukan ibadat. Tadi sekejap tadi tuan-tuan, tengah hari tadi saya pergi ziarah sahabat saya tuan-tuan, sahabat baik tuan-tuan. Dia ni orang Johor, Haji Cak Ming. Sekarang ini berada dekat hospital PUM specialist. Tuan-tuan tahu berapa lama dia duduk dalam specialist ni? 2 bulan setengah tuan-tuan. Jantung problem. Tuan-tuan, sahabat saya ni antara orang yang berduit tuan-tuan. Mudah saya kata, mudah yang berduit. Orang kaya, duit banyak, geng masjid. Itu yang saya tak tahan tu. Datang ke masjid ni tuan, on the time. AJK masjid pula. Dia ni satu masjid dengan mufti Johor, Datuk Tahrir, Sahibul Samahah Datuk Tahrir. Dia geng-geng yang hidupkan masjid dekat kolam ikan, kolam air dekat Johor tu tuan. Baru-baru ni masuk hospital, saya pun tak perasan, dia WhatsApp saya. Dia WhatsApp saya kata, Ustaz kat mana? Saya kata saya ada dekat Kuala Lumpur ni. Haji kat mana? Saya nak tengok Haji, kata Haji tak sihat. Ustaz, saya sekarang ni berada dekat hospital Ustaz. Saya ni doktor nak bagi balik dah kot. Saya pun lega lah. Saya kata tak apa, Haji bagi masa, saya nak pergi, bagi tempat dekat mana saya nak pergi tengok. Saya pergi tengok tadi. Rupanya dah 2 bulan lebih duduk dalam hospital. Sembang punya sembang, rupanya tuan-tuan, duit ni hanya rezeki Allah bagi, belum tentu boleh dapat kenikmatan kesihatan. Kesihatan ni sebahagian daripada rezeki. Tuan-tuan, duit banyak belum tentu boleh beli kesihatan, tak boleh. Rupanya dia dah habis beratus ribu tuan-tuan. Nak buat masukkan tube ataupun masukkan balloon dalam jantung, tak boleh. Tak boleh. Sebab dah 100%. Sekarang ni jantung dia 30% saja yang boleh pakai. 70% tak boleh pakai. Paru-paru, dalam paru-paru jangkitan kuman pula, ada ada apa tu yang kita kalau kat luar ni, bisul. Tuan-tuan, tak pernah saya dengar bisul dalam paru-paru. Dia bisul dalam paru-paru, tak tahu sebab apa. Doktor pun pening. Dia di bawah kawalan Profesor Datuk Dr. Wan Azman yang sekarang ni jaga Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat Turki. Tuan-tuan bayangkan, dia kata ni pakar ni, paling pakar, semua rujuk, IGN pun rujuk Datuk Wan Azman. Datuk Wan Azman kata minta maaf, tak nak buat apa-apa dah. Bypass tak boleh, bayarlah banyak mana pun tak, marilah doktor pakar macam mana pun tak boleh buat bypass. Jadi macam mana? Doktor kata teruskan dengan 30% jantung yang boleh pakai itu. Mana tunggu sampai dia kata, Ustaz, saya tunggu mati Ustaz, saya keluar air mata. Dia pegang saya, dia kata, Ustaz, jangan sedih, Allah dah bagi saya macam-macam Ustaz. Saya ada 2 petrol station dekat Johor, paling maju. Tuan-tuan, petrol station itu Tuhan bagi rezeki besar, Petronas.
Lepas tu parking banyak, dia bagi je orang Johor ni parking lah, tak ada masalah, yang penting parking teratur. Dia punya petrol station antara yang paling laku dekat Johor Bahru. Lepas tu kedai-kedai kasut paling laku dekat Angsana dan sebagainya. Dia kata, Ustaz, Allah bagi saya macam-macam nikmat. Allah tarik satu nikmat. Cuma saya nak kongsi dengan Ustaz, satu nikmat rezeki yang Allah Ta'ala suruh usaha ni, iaitu sakit dan kita beribadah pada Allah Ta'ala. Dia pegang tangan saya, dia kata, Ustaz, 2 bulan Ustaz, Ustaz bayangkan macam mana. Betul lah bila orang kata, bila ziarah Allah nak angkat martabat. Nabi kata bila kita sakit Allah angkat martabat. Bila Allah angkat martabat? Tuan-tuan, kalau kita sakit tidur je, tak baca Quran, tak semayang, Allah nak angkat martabat macam mana? Kamu nak dapat syurga Allah macam mana kalau kamu tidak berusaha? Maka benar, dia kata, Ustaz, 2 bulan saya terlentang atas katil. Saya memang dugaan yang cukup besar. Sedangkan masa sihat saya boleh pergi on time ke masjid, balik on time, maknanya ikut time duduk dekat masjid dan surau. Tetapi bila sakit, Ustaz, dugaan dia cukup besar. Nak ambil wuduk, Ustaz, malas, ya Allah, anak mari wuduk, sentuh sakit, ambil juga wuduk. Dia kata, Ustaz, betul, bila kita sakit, Ustaz, dugaan yang paling besar adalah untuk menunaikan tanggungjawab solat. Allahu Akbar. Dia kata, Ustaz, 2 bulan saya pernah rasa semayang duduk dekat hospital. Saya pernah rasa semayang baring dalam masa 2 bulan. Saya pernah rasa semayang dengan mata sebab terlalu sakit. Dan yang terbaru baru ni, dia hampir-hampir meninggal dunia. Tapi Alhamdulillah, Allah panjangkan lagi umur dia. Sampai ke semua doktor-doktor dah berkumpul, doktor-doktor pakar. Dia kata, Ustaz, masa tu saya sempat lagi mengucap 2 kalimah syahadah. Dan ketika itu saya dengar azan isyak dah masuk. Dan ketika itu juga saya sempat semayang pakai hati. Allah Rabbi. Dia kata, Ustaz, tuan-tuan, itulah dugaan yang paling besar. Itu sebab rezeki ni kita kena usaha. Itu juga rezeki. Rezeki nak menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala, kena usaha. Kalau tidak, kita takkan dapat, tuan-tuan. Sama juga macam orang, sahabat-sahabat kita nak pergi haji ke bawah ni. Nak dapat haji mabrur, kena ada usaha. Tak ada usaha takkan dapat. Kena sabar ketika sebelum menunaikan ibadah haji. Ni sekarang ni dah kena sabar dah. Sampai sana dah kena sabar dah. Kena sabar dah. Sebelum sampai ni, duduk kat sini, kena datang kursus beramai-ramai. Memanglah letih, tuan. 1 hari kursus. Oh, dengar A to Z dia punya hukum hakam. Memang letih. Sabar. Yang kedua, sabar ketika sampai dekat sana. Sampai dengan suasana manusia yang ramai, sabar dengan masalah batuk, masalah panas, sabar dengan masalah jual beli yang luar biasa. Turun hotel tangan kosong, balik hotel tangan penuh, tuan-tuan. Baru kat Madinah, Mekah tak lagi. Dugaan ketika menunaikan ibadah haji, masa kat Arafah, Muzdalifah, Mina. Lepas tu sabar ketika nak pulang. Semua tu, tuan-tuan, kena ada kesabaran, kena ada usaha untuk mendapat rezeki yang dinamakan Hajjul Mabrur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu sebabnya hari ni, macam contoh anak-anak kita, orang kata sekarang ni ekonomi agak teruk. Memang betul, ekonomi teruk, tuan-tuan. Semalam saya di Pulau Pinang, pagi semalam. Kemudian dekat launch Pulau Pinang, saya jumpa dengan ketua pengarah bahagian sumber manusia, seorang datuk ni. Duduklah situ, sembang sementara nak tunggu flight. Duduk kat situ, saya pun tanya, macam mana keadaan pekerjaan sekarang? Dia kata banyak, tetapi bukan semua bidang. Bukan semua bidang. Bidang kritikal macam engineering, boleh naik balik sebab oil and gas dah mula bagus. Medical, mula bagus. Tapi yang macam yang biasa-biasa ni, agak susah sikit lah, dia kata. Tapi boleh usaha. Tapi tuan-tuan, memanglah nak kerja kerajaan memang susah. Macam-macam dugaan sekarang kena ada. Dulu nak jadi pensyarah macam saya, nak jadi pensyarah, ada BA, dapat best student ataupun kita katakan kelas pertama, dah boleh jadi tutor. Lepas tu zaman saya pula, lepas zaman saya sikit, bukan saja kelas pertama tahun bachelor, masters kelas pertama baru boleh jadi, tuan-tuan. BA kelas pertama, master kelas pertama baru boleh jadi pensyarah sementara. Sekarang ni, tuan-tuan, sementara tutor pun tak ada, sementara pun tak ada. Nak masuk universiti, nak jadi pensyarah universiti, kena siap PhD dulu, tuan-tuan. Nak siap PhD 1 tahun, 1 semester, kena siapkan
kena ada RM3,300 lebih untuk siapkan, untuk bayar setiap semester. Tu belum tentu siap 3 tahun. Selalu je orang buat PhD 4 tahun, 5 tahun, itu biasa. Tambah-tambah sambil kerja. Tuan-tuan, nak bagi tahu, makin susah. Pekerjaan tu makin susah. Tapi percaya, rezeki Allah tu ada. Tak boleh kerja dengan kerajaan, ada kerja swasta. Tak boleh kerja swasta, kamu boleh bisnes sendiri, tuan-tuan. Apa masalah dia? Tengok orang-orang yang bukan Islam, ada bachelor tapi tak kerja kerajaan, tak kerja swasta, dia buka bisnes ni. Ada dekat rumah saya tu, dia ni bachelor dia, tuan-tuan, ekonomi. Ni orang bukan Islam, ekonomi. Tapi tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia buka kedai runcit. Kedai runcit. Tapi kedai runcit dia, tuan-tuan, dia buat konsep sama macam apa nama, smart market kecil-kecil yang orang panggil apa? Dia macam smart 99 apa semua tu lah. Dia macam yang berkualiti bagus lah, tuan-tuan, harga murah, tuan-tuan. Baru-baru ni dia buka pula, dia buka cawangan, dia buat kedai smart RM RM2. Ya Allah, tuan-tuan, macam ni orang. Saya kata, ya Allah, ramai, semua RM2, tak ada atas RM2. Tengok, nak bagi tahu, tuan-tuan, dia orang ada je punca rezeki, cuma nak tak nak dia, usaha pun penting. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, perkara yang kedua yang kita kena ingat, rezeki Allah bagi ni atas usaha yang kita lakukan. Yang ketiga, rezeki kerana bersyukur. Ini pun satu hal juga. Kita akan diberi rezeki apabila kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan firman Allah surah Ibrahim ayat 7. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat, bila kamu bersyukur, aku tambahkan rezeki kepada kamu. Bila kamu kufur, aku tarik rezeki. Kufur ni, nikmat ni, ataupun kita katakan rezeki Allah bagi akibat daripada syukur, tuan-tuan, banyak. Bersyukur ni, bila kita rasa kita, maksud kata Imam Al-Ghazali, bila kamu bersyukur, ketenangan kamu ada. Ketenangan. Contoh, saya masuk ceramah di Felda dekat belah-belah Negeri Sembilan. Rumah dia uzur je, tuan-tuan. Rumah uzur. Habis dia kuliah ceramah perdana, apa nama, tuan rumah dekat dengan surau tu, dia panggil makan dekat rumah dia. Tuan-tuan, saya pergi. Anak dia ni, alhamdulillah, dia ada 9 orang anak Felda. Alhamdulillah, 9 orang ni semua dah belajar masuk UC. Yang terbaru dia kata anak yang kecil ni baru habis masuk UC, UIA, ambil undang-undang. Bila saya masuk rumah dia, biasa sangat. Rumah taklah besar. Sebab dia ni pun bukanlah orang mewah, orang kaya, orang biasa. Tapi nak buat makan, tuan-tuan, dia panggil AJK, dia panggil saya, panggil AJK makan dekat. Dia kata tak payahlah buat makan dekat masjid tu. Masjid tu tak apalah, kita bagi jemaah makan. Masjid bagi, cuma yang makan, dia nak jamu AJK dan saya makan dekat kat rumah dia. Kita pun bila tengok rumah, Allah, tak tergamak dia nak masuk, kan? Dah lah dia rumah kecil, lepas tu kita nak makan dalam rumah dia pula. Biar betul ni, rupanya dia orang ni, dia sangat besar hati. Masuklah sebab orang dah sedia, masuklah kita, tuan-tuan. Tu pun AJK sebahagian tu makan kat luar. Saya makanlah dengan pengurusi, dengan AJK yang kanan-kanan ni, duduklah dalam. Bila duduk dalam, haji ni, nama dia Pak Meon. Pak Meon ni pun duduk. Kata, ustaz, makanlah ustaz, kita masak, dia kata kita ni. Kita pun makan. Bila makan tu, tuan, saya pun tanya dia. Kata, macam mana, terima kasihlah ni Pak Meon. Sebab apa? Masakan ni, masakan sedap-sedap ni, walaupun dalam keadaan, yalah, padahal masjid pun boleh buat. Dia kata, ustaz, sebenarnya ustaz, bila kita memberi ustaz, kita bagi makan ustaz, Allah buka lagi pintu rezeki. Saya dah amal ni lama dah ustaz. Mana-mana ustaz datang jauh-jauh, memang saya akan buat makan, dia kata. Saya buat makan, walaupun rumah ni saya kecil, walaupun masakan-masakan kampung je ustaz, tapi saya rasa berbesar hati sangat-sangat. Saya dapat rasa, tuan-tuan, nak buat makan ni, raya baru ni kita dapat rasa. Haji pun orang ada isteri, bila kita buat makan, kurang-kurangnya 200 jalan, betul bang? Itu baru 10 orang. Ini AJK masjid dekat 20 orang, 30 orang datang. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, berapa ratus dia habis.
Tapi nampak bersihnya muka dia, tenangnya dia kata apa? Tak apa ustaz, kita bagi orang makan, tengok orang makan, isteri dia pun keluar makan, ustaz makan. Tuan-tuan, Allah bagi rezeki lagi besar daripada apa yang dia buat. Dia kata dia dah buat sepanjang setiap kali ustaz-ustaz datang dia akan jamu. Tuan-tuan tengok, 9 orang anak. Dia bukanlah orang kaya, nak hantar anak tuition tak mampu. Dia kata, ustaz, alhamdulillah anak saya ni, saya memang tak mampu nak hantar ke tuition, saya tak mampu untuk ajar sendiri sebab saya pun jahil, tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki, anak saya ni mudah faham dalam kelas, alhamdulillah anak saya masuk semuanya dalam MRSM. Ada seorang tu dekat Putrajaya, Alam Shah, sekolah budak pandai, Alam Shah. Yang perempuan seorang tu dekat mana, Fatimah apa yang dekat, yang terkenal dekat Negeri Sembilan tu, yang perempuan, yang bongsu ni, yang masuk UIA ni, apa ni, dekat dekat Seremban tu, saya pun tak ingat nama tu, Kursiah, Tengku Kursiah. Dia kata, ustaz, alhamdulillah lah, tak tahulah macam mana Allah bagi rezeki anak-anak semua tu Allah mudahkan. 9 orang semua masuk universiti. Kalau tengok dia orang belajar yang sulung kerja apa, yang dua kerja apa, semuanya kerja yang bagus-bagus, tuan-tuan. Mana datang rezeki ni? Ini dipanggil rezeki daripada bersyukur. Ada orang dia tak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Berkira, ya Allah, ya Tuhan, orang datang rumah muka kelabu tu, tuan, kenapalah kau datang? Baru-baru ni masa raya baru ni kan, orang bagi duit raya tu, tuan, ramai orang tanya hukum kat saya. Saya kadang-kadang sedihlah bila benda macam ni pun tanya. Ustaz, memanglah betul dalam bab Islam ni, dalam bab hukum, setiap benda yang kita bagi hukum kena ada dalil, tapi janganlah pelik-pelik sangat. Baru-baru ni sampai peringkat kita bagi duit raya kat budak-budak tu, ada tanya saya, ustaz, ni kita bagi amalan duit raya ni bukan sunnah Nabi, Nabi tak pernah. Kalau Nabi buat, sila datangkan dalil, ustaz. Oh, sedap dia. Saya kata, apalah kamu punya pelik, kamu punya kedekut tahap gaban, tahu tak? Takkanlah bagi duit RM1 tu pun kau nak minta dalil. Kan Nabi dah bagi tahu, Allah dah bagi tahu ayat yang pertama tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai ke satu martabat yang tinggi sehingga kamu bagi apa yang kamu sayang, tuan. Takkanlah itu pun berkira. Allah, kamu bagi RM1 budak-budak ni, Nabi SAW kalau nampak budak-budak, Nabi akan peluk, Nabi akan cium, Nabi akan bagi makan kepada mereka. Takkanlah kamu sampai nak tanya RM1 ni pun nak minta dalil. Kau tak payah minta lah, kau bagi sudah. Tu sebab kau miskin sampai hari ni. Kedekut sangat, tuan-tuan. RM1 berkira, RM5 tak usah kira lah. Memang confirm tidaklah jawab kalau tanya macam tu. Satu. Yang kedua, makan-makan. Allah, kita buat makan, tuan-tuan. Nabi sebut dah dalam hadis, at'imut ta'am, bagi makan pada orang, kata Nabi SAW. Apa kamu dapat? Dalam akhir hadis Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam, masuk syurga dalam keadaan selamat, gembirakan hati orang. Tuan-tuan, apa lagi yang kita nak? Dengan bersyukur kita akan dapat nikmat yang cukup besar. Antara syukur, kita bagi orang makan, kita bagi orang derma, bagi hadiah pada budak-budak, semua tu adalah nikmat yang cukup besar kalau kita dapat benda-benda seperti itu. Itu dia namakan ketenangan, kata Imam Al-Ghazali. Mana rezeki yang Allah bagi dengan syukur, ketenangan yang luar biasa. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, dinamakan rezeki yang tidak terduga. Bagaimana? Kata Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut pada Allah, Allah buka lagi pintu rezeki kepada dia. Contoh paling saya nak tunjuk pada tuan-tuan, ada seorang sahabat saya, dan sekarang ni suami dia dah jadi menteri dah pun. Jadi menteri salah seorang menteri. Saya kenal dia orang ni, tuan-tuan, hampir 12 tahun dah. Suami dia memang jutawan, tuan-tuan, memang jutawan lama dah, sebab dia memang oil and gas. Isteri dia ni orang besar dalam sebuah bank. Masa mula-mula perkenalan saya pada tahun 2008, 2007, 2006 gitu, saya mula masa tu saya tengah buat masters. Saya mengajar Quran dekat rumah beliau. Dia panggil. Bila panggil, tuan-tuan, isteri tu cakap kat saya, suami ada ni, ustaz, saya belajar, saya dengar ustaz-ustaz cakap riba tu haram, ustaz. Lepas tu saya baca pula hadis, orang yang penulis riba, orang yang menjadi saksi riba, orang yang menggalakkan riba, sebab dia dekat bank konvensional.
Dia kata, Ustaz, saya rasa saya dah tergolong daripada orang yang makan riba ni, Ustaz. Suami dia pun cakap, dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz kalau saya berhenti? Sebab kawan-kawan yang bersama dengan saya ni semua kata berhentilah, dia kata. Sebab duit haram dah kamu makan, duit gaji dia. Kebetulan tuan-tuan, saya terbaca fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dikeluarkan juga oleh Syekh Ali Jumaah masa itu, Mufti Al-Azhar, mengatakan bahawa kalau orang itu dulunya masa zaman jahiliyah bekerja di tempat-tempat riba, dipanggil institusi kewangan yang berkonsepkan riba, dia kerja masa tu, dan dia baru dapat, bila fatwa mengatakan haram dan tak boleh dah bekerja, bukan untuk mereka itu mesti cari usaha untuk cari rezeki yang lain, tapi dalam masa yang sama bekerja dulu, jangan berhenti. Sebab kalau kamu berhenti akan memberi kesan pada tanggungan, memberi kesan kepada nafkah kalau dia lelaki, kalau gaji dia berapa semua tu. Jadi saya pun tanya dia, puan punya gaji berapa sekarang? Dia kata, Ustaz, gaji saya sekarang ni 13,900 lebih. Wih, banyak tu. Saya kata, kalau macam ni, suami dia pun cakap, Ustaz, saya bukan minta maaf, saya kata, Ustaz, saya ni orang bisnes, Ustaz. Bisnes ni ada naik ada turun. Memanglah saya sekarang ni bisnes saya sedang naik, dan tak mustahil bisnes akan turun. Betul, lepas beberapa tahun bisnes dia jatuh, drop. Masalah isu ekonomi. Baru ni drop lagi, baru ni naik balik, jadi menteri lah. Tapi nak bagi tahu, dia kata, Ustaz, kalaulah isteri saya berhenti, saya akan jadi masalah. Sebab anak saya belajar dekat New Zealand, seorang belajar dekat Australia, seorang lagi belajar dekat Perancis, semua pakai duit sendiri. Kami tak minta pun duit mara, walaupun mereka itu MRSM. Saya tak minta pun duit kerajaan, sebab saya tahu saya mampu untuk tanggung. Tapi kalau jadi masalah pada saya, siapa nak tanggung? Sebab isteri saya tak kerja dah. Dia pula memang kaya lah, memang kaya, tapi dia fikir ni, takut jadi apa-apa kalau dia mati, isteri nak tanggungan macam mana? Hutang banyak, walaupun dia kaya, hutang tetap banyak. Lepas tu dia kata apa? Saya cakap gini, puan, ulama membenarkan untuk berhenti kalau tidak mendatangkan apa-apa risiko. Tetapi kalau boleh mendatangkan risiko, macam suami sebut ni, suami pun tak galakkan. Macam inilah puan cari kerja yang setara, gaji yang setara. Bak kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatwa Al-Mu'asarah tu, dia kata apa? Tengok gaji setara. Dalam tempoh sekarang, puan cari kerja-kerja lain, sebab puan bukan orang tak ada pengalaman, boleh cari kerja lain, boleh kerja kat situ, boleh kerja kat sini, ambil dalam bidang lain. Lepas tu dia kata, okey, saya akan cari kerja yang gaji setara, 13,000 ke atas gaji dia. Kalau dapat 10,000 pun jalannya lah, berhenti bank, masuk situ. Tuan-tuan tahu tak, selepas beberapa bulan, bank dia ni buka cawangan Islamik. Tengok, Allah Maha Kaya. Tuh, rezeki yang tak diduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bila kau takut Tuhan, Allah buka lagi pintu rezeki. Tuan-tuan, orang ini Allah bagi rezeki, bank bagi kepercayaan kepada dia. Kata, puan, nama sekian-sekian, sila diminta untuk menjaga bahagian Asia. Semua bank jenama ni yang Islamik ni semua di bawah dia, tuan-tuan. Daripada 13,900 gaji dia naik kepada hampir 30,000 lebih. Sekarang dah kat 40-50,000, saya pun tak tahulah, mungkin gitulah lebih kurang, sebab dah jadi orang besar dah. Dan dia pun nak retire dah. Dia kata, cukup dah Ustaz, saya nak berhenti dah, sebab saya pun dah tua dah. Dia kata, cukup nak bagi orang muda pula. Tapi nak bagi tahu, Allah buka pintu rezeki. Baru ni saya ucap tahniah sebab dia, suami dia menang apa semua kan, dapat jadi menteri. Saya pun cakap tahniah lah. Dia kata, Ustaz, saya ingat lagi nasihat Ustaz, jangan suruh saya berhenti. Alhamdulillah, Allah buka pintu rezeki. Dengan gaji itulah saya tanggung anak saya yang bongsu untuk buat PhD dekat Jepun. Alhamdulillah, saya tanggung anak-anak saya yang ada belajar dekat Perancis siap sampai habis. Alhamdulillah, terima kasih. Kadang-kadang tuan-tuan, ini kita takut pada Allah, Allah buka lagi pintu rezeki yang kita pun tak sangka daripada mana datangnya rezeki Allah Ta'ala itu. Benda-benda macam ni tuan-tuan, benda yang kita kena tengok daripada apa yang berlaku. Kena baru kita, oh betul lah ya Allah. Bila kita takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, rezeki yang kelima, rezeki kerana beristighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah Nuh ayat 10 hingga 11, faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apa kata Allah Ta'ala?
Faqultu astaghfiru, beristighfarlah kepada Tuhan, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta. Tuan-tuan, itu sebabnya dalam satu hadis Nabi SAW sebut apa? Nabi kata apa? Kadang-kadang hujan tak turun ni akibat dosa yang kita laku pada Allah Ta'ala. Itu sebab bila berlakunya kemarau panjang, kita diminta untuk solat. Solat apa? Solat istisqa. Rezeki kerana beristighfar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh ayat 10 sampai 11. Apabila kamu minta ampun dengan aku, apabila kamu beristighfar kepada aku akan turunkan segala nikmat yang ada di atas langit, dan antaranya hujan. Tuan-tuan, hujan ni salah satu nikmat yang cukup besar, rezeki yang cukup besar. Bayangkan kalau tak turun hujan, tuan-tuan, macam mana? Kita pernah lalui zaman kemarau panjang, Selangor tak ada air, ingat tak dulu? Tuan-tuan, sungguh. Tapi sebenarnya dalam berita memang bagi tahulah Selangor saja, tapi kita yang macam saya ni duduk pusing satu Malaysia, Johor tak ada air masa tu, Melaka tak ada air, Kelantan tak ada air, memang tak cukup air, kering, kontang, tuan-tuan puan. Maka apa yang berlaku? Kita pun pakat minta, Selangor pun minta, Majlis Agama pun minta, Mufti pun minta, biar semua masjid-masjid surau-surau buat solat al-istisqa. Minta apa? Istisqa, minta turun hujan. Minta turun hujan ni bukan minta saja, tak, dia kena minta, dia kena solat dekat padang. Itu yang sebenarnya yang berlaku. Solat dekat padang, yang jadi imam tu kalau boleh ketua daerah, kalau boleh pemimpin kawasan. Kalau YB kawasan tu, kalau saya dibangi, YB bangi. Gitu contohlah, gitu contoh. Dia jadi, kalau YB tak boleh, ketua imam Bangi tu, tak maknanya orang-orang besar, ataupun ustaz-ustaz yang ada kat Bangi. Tapi alhamdulillah dekat Bangi ni ramai ustaz, Dr. Farid Ravi ada, Dr. Suki ada, Imam Muda Ashraf ada, ramai imam-imam, ustaz-ustaz yang ada, Ustaz Fauzi Mustafa ada. Tapi tuan-tuan puan, nak bagi tahu semua pakat solat, minta dengan Allah Ta'ala dalam kandungan doa, ya Allah kami memohon ampun atas dosa yang kami lakukan, atau salah seorang daripada kami yang melakukan dosa. Kerana dosa itu menyebabkan air tidak turun daripada langit walaupun setitik. Bila air tak ada, habis kami ni, ya Allah, tak mampu nak makan dan minum. Kami terseksa, ya Allah. Kami tak boleh nak tanggung nak basuh baju, nak masak tak boleh, apa semua tak boleh. Binatang-binatang pun tak boleh. Bahkan dalam solat istisqa ni kalau boleh bawa binatang pun keluar sekali. Tu orang tak buat kat masjid, dia buat kat mana? Dia buat dekat padang. Bawa binatang, bawa kucing, tapi letak dalam ni lah, dalam apa? Dalam sangkar. Kalau lembu tu tambat, dia lepas gitu. Memang takkan jadi masuk jadi imam tak lagi. Tapi nak bagi tahu, bawa semua, biar nak menunjukkan, ya Allah, ni kami semua susah, ya Allah, termasuk binatang-binatang ini, ya Allah. Ini yang Nabi ajar. Bila minta dekat Bangi masa tu kami buat, tengah-tengah doa, minta doa tu hujan turun. Tapi tak banyak, dia sikit, macam merintik-rintik. Masa turun tuan-tuan, ada yang bangkit. Masa bangkit saya kata, duduk. Mana boleh bangkit? Kau duduk situ sampai basah. Tak apa, ni apa turun hujan kau cabut lagi. Minta dengan Allah, kita dah minta, Allah bawa turun. Alhamdulillah tuan-tuan, turun ngenyai-ngenyai. Habis tu kita pun pakai baju pun, Nabi suruh pakai baju dalam keadaan baju yang lusuh. Tak boleh pakai baju mahal-mahal, tak boleh pakai songkok kopiah yang mahal-mahal, pakai yang lusuh. Nak kata kamu ni susah dengan tiadanya hujan. Allah Rabbi. Tuan-tuan, banyak kes. Lepas tu bila lepaslah hujan kat Selangor, hujan juga di Kelantan. Bila hujan di Kelantan, kebetulan masa tu berlaku banjir besar. Orang Kelantan marah. Dia kata sebab orang Selangor doa, Kelantan banjir besar. Pula apa kaitan pula? Tak ada kaitan pun kat situ tuan-tuan. Kebetulan Allah nak uji saja. Nak uji dengan ujian banjir pula. Masa hujan tak ada, kau susah. Bila turun banjir, kamu pun susah. Semua Allah nak tengok sejauh mana kamu balik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu rezeki yang kelima. Rezeki yang keenam, rezeki kerana bernikah, kahwin, Allah buka pintu rezeki. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa ada kemampuan, kahwin. Itu sebab saya galakkan tuan-tuan, bunda-bunda ni kalau ada rezeki, kahwin je lah tuan-tuan. Jangan susah-susah, mak bapak tolonglah, jangan susah-susahkan. Tak payahlah. Alhamdulillah dalam seminggu dua ni saya banyak hadir majlis kahwin kat hotel apa semua tuan-tuan. Semalam pun ada satu majlis mahal tuan-tuan. Saya tengok satu kepala pun boleh tahan RM89 sekepala. Ada yang RM120 sekepala. Datang kalau 1000 orang, alamak, itu
bergolok bergadai. Tuan-tuan, itu semua tak penting. Yang ada duit bolehlah buat. Yang tak ada duit, yang anak terpaksa nak buat pinjam sana pinjam sini, abaikan. Tak payah buat pinjaman-pinjaman. Baru ni saya jumpa ada dekat Putrajaya, budak muda tuan-tuan, suami ni pinjam 50,000, isteri pinjam 50,000 duit pinjaman peribadi untuk buat kenduri kahwin. Ini masalah. 100,000 untuk apa bang? Jangan. Islam dah galakkan, kalau ada mampu kahwinkan. Idza ra'aitum man tardawna dinahu fasawwiju. Kahwinkan, Nabi kata, mudah-mudahkan. Buat yang kecil-kecilan pun tak apa, yang penting mereka tidak berhutang. Apa faedah buat sampai kat dewan yang mahal-mahal, satu hari kamu habis 100,000, lepas tu kamu hutang selama 20 tahun. Apa faedahnya? Sebab kamu ada hutang PT-PTN, kamu ada hutang rumah, kamu ada hutang kereta. Permudahkanlah perkahwinan. Sebab orang yang berkahwin, Allah buka lagi pintu rezeki. Mana ada orang yang kahwin dia jatuh miskin? Tak ada. Jarang lah tuan-tuan. Saya tengok, alhamdulillah Allah bagi rezeki. Saya tengok Ustaz Aslin. Tuan-tuan, Ustaz Aslin ni saya ada kan? Kami dia ada gambar dia masa dia muda-muda. Saya sempat jumpa dia kat Pakistan tuan-tuan. Masa tu saya hafal Quran. Ni kecil, kurus, ya Allah ya Tuhan, tak cukup makan. Sekarang alhamdulillah terlebih makan, gemuk, sehat walafiat. Sebab apa? Kahwin. Dia kata lepas kahwin Kak Hawa bagi makan sehat walafiat. Tengok tuan-tuan puan, doktor pula suruh kurangkan makanan. Rezeki, mana datang rezeki? Ustaz apa nama tu, Syed Nur Hisham, dia pun ada. Ini bukan ngumpat, memang betul. Dia ada kat bawah di WhatsApp saya. Nak bagi tahu, Ustaz Syed Nur Hisham dulu kurus masa belajar kat Yaman, alhamdulillah sekarang ni cukup makan. Tokek madu pula tuan-tuan. Siapa sangka orang hebat berjaya walaupun tak kerja kerajaan, walaupun tak ada tak kerja mana-mana, tapi dia boleh jadi businessman yang berjaya. Alhamdulillah, orang Islam kita kaya macam Abdul Rahman bin Auf. Saya dulu masa zaman belajar kurus, Tuhan dia tahu tuan-tuan. Saya punya berat paling tinggi 51 kilo. Teruk. Isteri saya 49 kilo. Okeylah, tinggi sikit. Bila kahwin, alhamdulillah sekarang 80 kilo. Isteri 70 kilo. Bertambah kilo aku tu tuan. Sekarang ni doktor suruh turunkan 75 kilo. Lepas aksiden baru-baru ni turun 75 kilo. Ni turun lagi 72 kilo. Sebab apa? Bahaya, sudah masuk 40 ke atas. Tuan-tuan dan puan, rezeki tu Allah bagi. Kahwin, Allah buka pintu rezeki. Rezeki kaya, rezeki sihat, rezeki anak-anak, ketenangan kita. Lain tuan-tuan, bila kahwin tengok anak-anak kita terurus. Tengok baru ni ada seorang kawan, anak dia kata, Ustaz, teruk anak saya ni Ustaz. Teruk betul. Malam-malam tak balik, duduk lepak kedai mamak. Apa nak jadi ni? Kerja bagus, tak mau kahwin. Lah kali dia kata, Ji, kahwinkan je lah. Kahwin tuan-tuan, jadi orang yang disiplin. Habis kerja, duduk rumah. Tengok, itu rezeki lah tu. Rezeki daripada perkahwinan. Yang ketujuh, rezeki kerana anak. Bila dapat anak, Allah buka pintu rezeki. Memang betul, dalam Islam dia ada hukum rancang keluarga. Boleh rancang keluarga, tetapi kena tengok dengan syarat-syarat dia. Itu panjang cerita bab hukum tu. Tapi nak bagi tahu, anak tu rezeki, tak boleh bunuh. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak. Sebab apa? Sebab kamu nak takut kamu jatuh miskin. Ada orang dia rancang keluarga, makan pil atas, makan pil bawah. Yang lelaki pula pakai kondom 3 lapis. Aku pun tak tahu kenapa sampai begitu. Cuma takut anak ni, tuan-tuan, takut dapat anak. Sekarang kan macam-macam nak apa, tak nak bagi anak ni. Tuan-tuan, nak bagi tahu rezeki itu. Rezeki. Kalau kita tak nak anak, kata para ulama, hanya kerana takut jatuh miskin, hukumnya haram merancang keluarga. Tapi kalau kamu rancang keluarga disebabkan ada sebab-sebab yang tertentu, sebab sakit, sebab nak mengatur masa depan, sebab nak merancang keluarga yang lebih baik, sebab belajar, semua tu tidak ada masalah, hukumnya makruh saja. Tetapi jangan ada perasaan kalau ada anak jatuh miskin. Tak, setiap anak ada rezeki masing-masing. Sungguh tuan-tuan, rezeki anak ni luar biasa. Kalau sembang dengan orang anak ni, ada anak ni, semua rezeki, betul Haji? Itu. Baik tuan-tuan, yang terakhir, rezeki kerana bersedekah. Ini Allah Rabbi tuan-tuan. Rezeki kerana bersedekah ni Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira.
bila kau bagi kepada Allah pinjaman itu Allah akan gandakan lebih banyak daripada apa yang kamu bagi. Percayalah tuan-tuan, orang yang banyak memberi ni, Allah tidak akan merugikan mereka untuk mendapat kenikmatan yang luar biasa. Banyakkan memberi, Allah buka lagi pintu rezeki. Saya nak kongsi pada tuan-tuan, ada seorang sahabat saya dekat Allah masya rahmat, dekat Bandar Baru Bangi, Kajang. Dia ada satu restoran. Restoran dia ni alhamdulillah ramai orang tuan-tuan, ramai betul. Bila pergi makan tuan-tuan, dia ni satu perangai dia pesan pada semua kaki tangan dia ni, kira seminima mungkin. Sebab yang datang ni zaman-zaman gawat ni, dia ambil ayam, kira lah kalau dia ambil 3, 4, 5, 6 kan, janganlah kira sampai 6, dia kata ambil lah, kira 5 je, dia kira macam tu. Ni ayam kampung tuan-tuan, dia kira macam tu. Ya Allah tuan-tuan, manusia datang seramai-ramai pelik. Kita ni kalau nak makan kena tunggu meja hilang. Orang makan tunggu berdiri dah. Awak pangkat besar ke pangkat kecil, awak berdiri lagi. Bila saya tanya tokek dia kata apa, Ustaz, saya amalkan benda ni Ustaz. Kadang-kadang saya tengok orang susah datang kan, dia makan, ambil ayam kampung. Ayam kampung ni buruk-buruk pun sekali dalam satu pinggan tu dekat RM10 sekali dengan nasi. Tuan-tuan, dia tak ambil pun. Dia tengok orang susah, tak ambil. Dia tengok anak ramai kan, kalau kan datang makan anak ramai, dia tengok bapak dia macam tak berapa nak mampu gitu, dia boleh tengok lah badan datang kereta macam kan, dia akan kurangkan 20%, 30%. Yelah anak-anak ni kan, dia makan. Tuan-tuan, dia kata apa, Ustaz, bila saya murahkan, saya bagi dia orang ni diskaun, Allah bagi lagi ramai orang datang Ustaz. Esok tak cukup pula ayam tu tuan-tuan. Tengok, tak percaya tuan-tuan pergi dekat Bangi tu, dia ada satu nama ayam kampung, apa benda, Hasan ayam kampung. Ya Allah ramai tuan-tuan. Tu nikmat. Cuba gila, intunfaq yunfaq alaik, kau bagi Allah buka lagi pintu rezeki. Ni sahabat-sahabat yang nak pergi haji ni kan, tuan-tuan jangan kedekut, bagi je lah tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan ada, kongsi-kongsi dengan kawan-kawan, belanja kawan-kawan. Tunggu, saya pernah sekali masa saya bawa jemaah haji tuan-tuan, pada tahun 2011 12, saya ingat saya bawa tu, kita pakai package. Bila pakai package ni, alhamdulillah tengah-tengah jalan ni tuan-tuan, daripada Madinah sampai ke Mekah, tengah-tengah jalan tu kita berhenti R&R. So kami ni disediakan nasi Arab. Tuan-tuan tahulah nasi Arab, kalau tuan-tuan naik makan nasi Arab yang package tu, yang dia letak dalam dia yang dibungkus tu, boleh makan 3 orang tuan-tuan. Dia punya nasi, Allahu Akbar, banyak. Siapa boleh habis tu hebat lah tu. Dia setara dengan Ya'juj wa Ma'juj. Memang banyak betul tuan-tuan, tak boleh. Saya memang tak boleh makan. Bila berhenti, kita berhenti sekali dengan jemaah muassasah. Jemaah muassasah ni jemaah yang package muassasah kan, bayar 9,000 boleh pergi Mekah, tapi mereka tak disediakan makanan. Bila sampai, saya ketua rombongan, so rombongan saya ada dekat 200 orang masa tu, nasi ada 200. Saya tahu jemaah saya mana boleh makan satu tu, tambah-tambah ada yang umur 70, kalau boleh makan tu saya kata mesti membela. Saya kata, Ji, ni sekarang ni saya nak buat macam mana? Nasi tu harga dekat RM60 tu, RM50. Jadilah kali bahasa jemaah-jemaah Arab, muassasah ni datang, dia orang tanya, Ustaz, nak tanya sikit Ustaz, di mana beli ya, sedap betul nasi tu. Tuan-tuan bayangkan, kita baru nak makan ni, terus tak jadi makan. Orang susah, orang kampung kata, oh sedapnya Ustaz, jadi dah tak lalu makan kita. Saya pun kata, tengok dia satu bah kan, duduk dekat-dekat dengan kita, tengok tak ada makanan ke? Tak ada, dia suruh beli, mahal lah sini nak beli, dia kata orang kampung. Jadi pun saya pun cakap dengan jemaah, saya kata, tuan-tuan, makan tu habis ke tak? Habis ke tak makan? Dia kata, Ustaz, banyaklah Ustaz. Ginilah, cuba duduk grup, bagi. Yang lebih tu bagi kat saya semua. Bagi daripada 200, ada 100 kotak. 100 kotak. Jemaah ni ada dekat 2-3 bas. Boleh makan berapa mai? Saya kata, boleh tak saya nak minta izin pada tuan-tuan perempuan yang bayar ni package ni, saya nak bagi pada jemaah yang datang tak ada makanan. Silakan Ustaz, bagi. Kata. Memang banyak tuan-tuan, banyak betul. Lepas tu saya pun bagi dia orang semua pakat makan. Bayangkan, saya ketua masa saya bagi. Makcik-makcik ni nampak saya. Dia kata, Ustaz, saya doakan Ustaz murah rezeki. Aku paling banyak dapat pahala. Sebab kita yang galak kan, dapat tu. Tuan-tuan, alhamdulillah, sepanjang 2 minggu tu makan nasi Arab sampai muntah Arab tuan-tuan.
Nak kata diorang tu Allah bagi pintu rezeki. Yang jemaah-jemaah tu sakit lah, memang happy lah diorang. Sebab apa? Diorang punya rezeki duit tu tak membazir, dimanfaatkan oleh makcik-makcik yang muasasah ni tuan-tuan. Tu sebab saya nak kongsi pada tuan-tuan perempuan macam yang pergi dengan Zahafiz ni tuan-tuan, tak apalah, ada lebihan nasi jangan segan-segan kongsi dia. Kadang-kadang ada jenis macam tu tak boleh tuan-tuan. Ada jenis orang yang jenis ego dia lain macam ni je. Sampai kat sana, wah, maklum nak naik package 50,000 ni tuan-tuan. Duduk pun tak sedap. Duduk tengok makcik package mana ni? Ni kawasan mahal makcik, sana kawasan miskin. Oh, tengok ada sebut ke tu? Ada yang sebut macam tu. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan. Kadang-kadang ni kita menghina orang miskin, menghina orang fakir miskin, Allah tarik pintu rezeki. Jadi ini sebabnya kita kena pakat-pakat kongsi, kita kena banyak-banyakkan memberi. Orang yang banyak memberi, insya-Allah Allah akan buka lagi pintu rezeki daripada mana pun kamu pun tak tahu. Jadi ada 8 jenis rezeki yang telah ditentukan Allah kepada kita, yang sebenarnya kita pun tak sedar. Saya pun bila baca balik hadis-hadis tu, ayat-ayat Quran tu, baru saya kata, ya Allah, padan pun inilah rezeki. Tengok, Allah tarik satu rezeki, Allah bagi rezeki yang lain. Jadi kita kena pakat bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabah sebelum kamu dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Maafkan saya kalau ada salah dan silap, apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Tuan-tuan sampai jumpa dengan keranda tu, dia buka papan keranda tu, api naik daripada keranda tu. Dia cepat-cepat tutup, dia cepat-cepat lari di atas, dia kamu balik, dan dia lari balik ke rumah dalam keadaan ketakutan. Terus sampai di rumah dia, mak